Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang saya kasihi. Kita akan teruskan dengan bahagi perpuluhan. Baik, bahagi perpuluhan, kalau dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 78. Okey, untuk bahagi perpuluhan, saya nak awak ingat dua syarat. Syarat yang pertama, susun titik perpuluhan dalam keadaan sebaris. Apa maksudnya? Okey, kita lihat contoh. Contohnya 0.6 kilogram bahagi 12. Kita pun tulis dalam bentuk lazim bahagi 12. Okey, sebelum kamu buat apa-apa pengiraan, sila letak titik perpuluhan dulu. Barulah kamu boleh memulakan pengiraan. Saya tak nak awak dah kira lepas tu baru fikir kat mana letak titik perpuluhan. Letak titik perpuluhan dulu baru buat pengiraan. Dan satu lagi saya nak ingatkan, setiap soalan darab dan setiap soalan bahagi wajib tulis sifir. Kat sini kita perlukan sifir 12, 1 darab 12, 12, 2 darab 12, 24 dan seterusnya. Ingat ya, letak titik perpuluhan siap-siap dan buat sifir. Bagi yang kedua, syarat yang kedua, bahagi 10, 100 dan 1000 perlu gerakkan titik perpuluhan sahaja. Tak perlu selesaikan dalam bentuk lazim. Ini sama seperti kita buat soalan darab perpuluhan tadi. Okey, yang memerlukan formula apa? Formula Biki-Dika. Ingat lagi formula Biki-Dika? Ini ialah formula Biki-Dika yang kita gunakan semasa darab perpuluhan tadi kan. Jadi sekarang kita nak buat bahagi perpuluhan, kita masih perlukan Biki-Dika. Kalau kita darab dengan bahagi dengan 10, 100 ataupun 1000. Kamu tak perlu tulis dalam bentuk lazim, kamu hanya perlu gerakkan titik perpuluhan. Kalau bahagi dengan 10, gerakkan 1. Kalau bahagi 100, gerakkan 2 kali. Bahagi 1000, sebab ada 3 sifar ni, gerakkan 3 kali. Lepas ni kita akan lihat contoh. Kita lihat contoh pertama untuk darab perpuluhan. Okey. Ni dari buku teks kamu ya. Saya ambil contoh yang pertama. Berapakah jisim bagi satu paket kecil biskut? Macam biasa kan kita beli biskut, dia akan ada satu paket besar bahagian luar dan ada dalamnya ada ada beberapa paket kecil. Untuk biskut ini, satu paket besarnya 0.6 kilogram. Okey. Dan paket-paket kecil kat dalam tu ada 12. Okey, jadi kat sini kita dapat maklumat dari gambar rajah. Okey, bukan sahaja maklumat dari ayat matematik ataupun soalan, kita juga dapat maklumat dari gambar rajah. Jadi sebab itulah kamu tak boleh abaikan sebarang gambar rajah yang diberikan bersama-sama dengan soalan, sebab kat situ ada maklumat yang penting. Okey, kita tahu 12 paket jisimnya ialah 0.6 kilogram. Soalan tanya untuk satu paket kecil. Okey, berapakah jisim untuk satu paket kecil? Kita nak buat operasi apa? Kita akan gunakan operasi bahagi. 0.6 kilogram bahagi 12. Macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan dalam bentuk lazim. 0.6 kilogram bahagi 12. Kita perlukan sifir 12. Ingat lagi kan saya cakap mesti tulis sifir untuk darab dan juga bahagi. Mesti tulis sifir. 1 darab 12, 12. 2 darab 12, 24. 3 darab 12, 36. 4 darab 12, 48. 5 darab 12, 60. Saya tak nak kamu yang tak berhafal sifir, saya tak nak kamu terus tengok jawapan pada buku sifir. Mesti tulis sifir supaya dalam masa yang sama kamu berlatih untuk menghafal sifir. Okey, macam saya cakap tadi, sebelum kita selesaikan soalan, kita letak titik perpuluhan. Sifar bahagi 12 tak boleh, terus letak sifar atas, sifar di bawah. A, B, T, T tolak dan T yang kedua turunkan 6. 6 nak bahagi 12 pun tak boleh. Bila tak boleh, terus tulis sifar di atas dan sifar di bawah. Atas, bawah, kemudian T tolakkan 6.
Okey, sekarang bila ada baki untuk perpuluhan, kamu tak boleh tinggalkan macam ni. Kamu boleh buat macam mana? Kamu tambahkan sifar dan bawa turun sifar tersebut. Sekarang soalan telah menjadi 60. 60 kat mana? Ni 60. Ini ialah B, ini ialah A. A kita 5, B kita 60. Dan jawapannya ialah 0.05 kilogram. Saya lupa nak ingatkan kamu tadi tentang A, B, T, T. Ini kita gunakan untuk buat operasi bahagi. Atas, bawah, tolak, turun. Ataupun kita guna perkataan aneh buat teh tarik. Masih ingat? Baik, kita lihat contoh yang kedua. Soalan berbunyi, hitung isi padu air tembikai di dalam setiap cawan yang telah dijual. Seperti biasa, kita kena gariskan isi penting, kena gariskan maklumat yang diberikan oleh soalan. Hitung isi padu air setiap cawan yang telah dijual. Maklumat yang kita dapat ialah dari perbualan kedua orang rakan ni, kita telah jual 60 cawan tembikai yang air tembikai yang sama saiz. Okey, berapakah jumlah air jualan mereka? Ni diberi maklumat pada kita. Air yang mereka jual berjumlah 22.5 liter. Jadi dia telah jual 60 cawan. Nah, soalan tanya berapakah isi padu untuk setiap cawan. Dari sini kita dapat maklumat berikut. Kita dapat maklumat 60 cawan bersamaan dengan 22.5 liter. Jadi kalau soalan nak tahu untuk setiap cawan, maksudnya satu cawan lah. Nak tahu untuk satu cawan, kita kena buat operasi apa? Macam mana 60 boleh jadi 1? 60 boleh jadi 1 dengan cara bahagi 60 kan? Jadi samalah 22.5 kita kena bahagi 60. Kita gantikan perkataan liter dengan unit liter. Macam mana nak bahagi 60? Kita buat dalam bentuk lazim. 22.5 liter bahagi 60. Kita perlukan sifir 60. Macam nak buat sifir 60? Sifir 60 samalah seperti sifir 6. 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 6, 18. 4 darab 6, 24. 5 darab 6, 30. 6 darab 6, 36. 7 darab 6, 42. Kita berhenti dulu. Sebab kita nak sifir 60, kita tambahkan sifar di tepi. Sifar, 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 sifar. Sekarang kita ada sifir 60. Masih ingat lagi macam mana nak buat? Bahagi kita gunakan formula atas, bawah, tolak, turun. Kita punya atas kat sini, bawah kita kat sini. Atas kat sini, bawah di sini. Okay, sekarang kita akan selesaikan. 2 nak bagi 60 tak boleh, kita ambil 22. 22 pun sama, masih tak boleh nak bagi 60. Jadi kita ambil 22.5. Ingat saya lupa pula nak cakap. Kita kena letak titik perpuluhan dulu kat sini. Okey, 225 kat mana kita nak cari 225? Pada bahagian A ke bahagian B? Sebab dia ada pada bahagian B. Jadi kita carilah kat sini, kat bahagian B ni. Okey, kita buat kat sini 1, 2, 3, 4, 5. 22 bahagian 5 kat sini ya. Kita cari, okey kat sini 22 bahagian. Kita ambil 180. Okey, A, B. 3, 180. Okey, 5 kita tolakkan. A, B, T tolak 5, 22. 2 tolak 18 tak boleh. Ambil 22 tolak 12 tolak 8, 4. Okey, jadi yang kita dapat ialah 45. Seterusnya, apa kita nak buat dengan 45 ni? Kita tambahkan sifar di belakangnya. Saya padam dulu. Liter tu, kita tambahkan sifar di belakangnya. Sifar di belakangnya tu
tambahkan dan bawa turun sifar, soalan dah menjadi 450. Nampaknya kita perlu tambah kat sini 8 sifir kita ya. 8 darab 6 48, 480. 9 darab 6 54, bermaksud 540. Okey, jadi 450 ambil yang mana? Bagus, 450 ambil yang ni. Sini kita punya B. Minta maaf, kita 450 kita ambil yang darab 7. Okey. Kita punya A ialah 7, kita punya B ialah 420. 7 420. Sekarang jawapan kita 30. Masih lagi belum mendapat jawapan akhir, kita ada lagi baki, kita tambah lagi sifar, bawa turun lagi sifar. Kita tambahkan sifar sampai dah tak ada baki. 300 bahagi 60 ambil yang mana? Ambil yang ni ya, 5 ni. Cari 300. Oh, jumpa kat sini 300. Ini ialah A kita, ini B kita. A kita 5, B kita 300. Dan inilah jawapan akhir kita, sifar perpuluhan 375. Saya lupa nak beritahu kamu tadi, kalau tak boleh nak tolak terus letak sifar. Teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey. Situasi di kedai menjual alat jahitan. Okey. Lucy, tolong potong render ini kepada 10 bahagian yang sama panjang. Render ni asalnya panjangnya 9.25 meter. Dan owner kedai ni, tuan punya kedai ni minta pekerjanya potongkan ke 10 bahagian sama panjang. Kalau kita, soalan tanya berapakah panjang satu bahagian render itu. Okay, saya suka untuk lukiskan gambar rajah supaya kamu lebih faham. Kalau saya buat soalan ni pun, saya sendiri yang buat soalan ni pun saya suka lukis dan buatkan gambar rajah, bahagi potong-potong-potong ni supaya kita lebih faham. Okey, situasinya macam ni lah. Ni render. Render ni panjangnya 9.25 meter dan diminta untuk potong ke 10 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahagian. Berapa panjang untuk setiap satu? Berapa meter? Okey. Perkataan potong, perlakuan potong ini membawa maksud operasi bahagi. Okey, kena ingat potong bermaksud operasi bahagi. Daripada sesuatu yang panjang dipotong menjadi kecil-kecil, itu adalah operasi bahagi. Jadi sekarang kita nak buat operasi bahagi. 9.25 meter perlu dibahagi dengan 10. Okey, awak masih ingat saya bagi tahu kalau bahagi 10, 100 dan 1000 perlu ke kita buat dalam bentuk lazim? Okey, sama ada kamu buat dalam bentuk lazim boleh ataupun kamu teruskan dengan menggerakkan titik. Gerak titik itu kita buat tepi. 9.25 kalau bahagi, ingat lagi perkataan Biki Dika. Okey. Bahagi ke kiri, darab ke kanan. Sekarang kita buat operasi bahagi, kita kena gerakkan ke kiri. Berapa kali nak gerak ke kiri? Ya, kita gerakkan sekali sebab 10 ada satu sifar. Gerak ke kiri sekali, titik perpuluhan dah berubah ke hadapan. Sini kita tambah sifar. Jadi jawapan kita ialah sifar perpuluhan 925 meter. Jangan lupa unit meter. Kita lihat contoh yang terakhir. Soalan 5 dari buku teks kamu. 8973 bahagi P sama dengan 8.973. Kita nak tahu P tu bahagi berapa. Jadi kita buat persamaan seperti yang kita buat darab hari tadi kan. Ingat lagi tak? Okey, katalah P ni ialah anu. Ni soalan anu. 88,973. Katalah P ni ialah 1. Apa jawapannya? Masih yang sama kan? 8,973. Tak ada perubahan. Jadi P bukanlah 1. Apa jadi kalau P tu ialah, ni bahagi ya. Bahagi ialah 10. Sekejap. Saya betulkan. Okey, apa jadi kalau P tu ialah 10? Apa jawapan kita? Kita buat kat sebelah ni ya. 8973. Sekarang mana titik perpuluhan untuk 8973? Tak nampak pun. Ada ke?
Ada. Kat mana? Ada di sorok di belakang. Kat belakang ni titik perpuluhannya. Diingat lagi, Biki Dika. Bahagi kiri, darab kanan. Sekarang bahagi 10. Jadi, gerak titik bahagi 10, gerak titik sekali. Ke hadapan. Maaf, bukan, kita tak guna perkataan ke hadapan ya, ke kiri. Ke kiri sekali akan jadi 897 per 10,3. Jadi perpuluhan dah berubah ke sini. Jadi 897,3. Adakah ia jawapan yang kita perlukan? Tidak. Okey, kita teruskan. 8,973 bahagi 100. Okey, bahagi 100 kita cuba. 8,973 bahagi 100, titik perpuluhan kat sini. Bahagi 100 gerak berapa kali kelas? Ya, gerak 2 kali sebab 100 ada 2 sifar. Sekali, 2 kali. Sekarang titik perpuluhan dah berada di antara 9 dan 7. Jawapan 89,73. Masih belum lagi sama dengan jawapan yang dikehendaki. Okey, kita teruskan. Kalaulah 8,973 bahagi 1,000. Bahagi 1,000 kena gerakkan berapa kali? 3 kali sebab 1,000 ada 3 sifar. 8,973 titik perpuluhan di belakang. Okey. Kemudian kita akan gerakkan titik tu 3 kali. 1, 2, 3. Titik sekarang berada di antara 8 dan 9. Jawapan kita 8,973. 8,973 sama seperti kehendak soalan. Jadi sekarang kita dah tahu P kita sebenarnya ialah 1,000. Saya harap kamu faham apa yang telah kita pelajari. Kalau tak faham lagi, boleh PM saya bila-bila masa sahaja. Jumpa lagi.